Pada hari ini, pelbagai urusan dapat dilaksanakan dengan pantas dan serba mudah. Tidak terlepas adalah urusan jual beli secara dalam talian. Kita akan membincangkan apakah hukum pelaksanaan jual beli emas yang dilakukan dalam talian. Penjual menjual emas kepada pelanggan secara dalam talian. Pelanggan membeli dengan membuat bayaran. Kemudian emas itu dihantar kepada pelanggan secara kurir dan mengambil masa untuk sampai ke tangan pembeli. Hukum jual beli emas secara dalam talian yang penerimaan emas itu adalah dilewatkan adalah haram. Mengapa? Hal ini demikian kerana tiadanya al-hulul, iaitu istihqaq serta-merta, dan at-taqabud, iaitu penyerahan secara lani bagi kedua-dua barang dalam majlis akad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samiti, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Al-dhahabu bil-dhahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mithlan bimithlin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد." رواه مسلم. Erti hadis: apabila kamu menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam, maka hendaklah jual beli tersebut dilakukan secara misal dengan misal, sama dengan sama, lani dengan lani. Maka apabila jenis-jenis harta ini berbeza, maka jual belilah ia seperti mana kamu kehendaki, sekiranya ia dilakukan secara lani dengan lani. Syarat-syarat jual beli harta ribawi dalam kategori yang sama mengikut pandangan ulama. Majoriti ulama, at-taqabud dan at-tamathul. Manakala bagi Asy-Syafi'iyah ialah al-hulul, at-taqabud dan at-tamathul. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, pertukaran yang melibatkan jenis berbeza seperti pertukaran emas dengan mata wang, maka boleh berlaku penambahan, tidak boleh bertangguh dan tidak boleh berpisah sebelum serah terima atau ijab dan qabul. Parameter pelaburan emas yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan ke-96 Oktober 2011 menyatakan bahawa transaksi pembelian atau penjualan emas mestilah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, berlakunya taqabud, iaitu penyerahan antara kedua-dua item yang terlibat dalam transaksi sebelum kedua-dua pihak bertransaksi berpisah daripada majlis tersebut. Yang kedua, jual beli emas hendaklah dijalankan secara lani dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan. Aqdul wakalah ialah pembeli melantik seorang wakil yang dapat bertemu dengan penjual dan terus menerima emas yang dibeli sejurus selepas transaksi bayaran dibuat. Menerusi kaedah qabd hukmi, resip jual beli yang dikeluarkan menandakan atau membuktikan bahawa emas yang berada pada penjual telah menjadi hak milik dan ditanggung risikonya oleh pembeli. Sungguh pun emas tersebut tidak berada pada pembeli. Kaedah qabd hukmi sudah memadai bagi menunjukkan pemilikan penuh oleh pembeli. Akhir sekali, penghujahan berkenaan dua kaedah yang disebutkan tadi. Pertama, menurut kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, akad al-wakalah bererti seseorang yang mempunyai tanggungjawab yang banyak lalu diwakilkan kepada seseorang yang lain untuk menunaikan tanggungjawabnya. Hukumnya ialah harus berdasarkan hadis riwayat Muslim nombor 1924 yang bermaksud, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hambanya selama mana hamba itu menolong saudara. Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili
menyatakan jumhur ulama berpendapat akad al-wadi'ah dapat diguna pakai sebagai satu keperluan dalam keadaan darurat. Dan Ibnu Munzir menukilkan hadis Umar dan Ibnu Umar telah mewakilkan dalam masalah emas dan perak. Beliau menjelaskan mengenai hukum berkaitan timbangan dan menurut Ad-Dawudi tidak dibenarkan menukar kurma dengan kurma, melainkan tukaran dan timbangannya sama. Seterusnya, Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan kaedah qabd hukmi sebagai setiap perkara yang membawa kepada pemilikan barangan dan membenarkan penggunaannya yang berdasarkan uruf setempat tanpa perlu memegangnya, yakni aset di tangan, atau memegang secara fizikal, yakni legal ownership. Berdasarkan kitab Majma' Al-Fiqhul Islam, qabd hukmi adalah harus selagi mana memindahkan pemilikan secara penuh kepada pembeli, walaupun pemilikan tersebut secara fizikal tidak berlaku dan pembeli belum menerima barang secara fizikal. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman menegaskan majoriti fuqaha mengharuskan penggunaan beneficial ownership ini. Kepentingan qabd, yakni pemilikan ini, dinyatakan dengan jelas baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, jangan sesekali kamu menjual sesuatu yang bukan berada di sisimu, yakni hak